Okay, so saya akan ulang semula. Apakah yang dimaksudkan dengan keupayaan elektrod piawai? Okey, keupayaan elektrod piawai ni dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Bila kita sebut penurunan piawai ataupun bila cikgu sebut penurunan, itu bermaksud dia melibatkan apa? Menerima elektron ke melepaskan elektron? Okey, dia melibatkan sesuatu bahan itu menerima elektron. Maka dalam dia punya persamaan keseimbangan, okey, dalam persamaan keseimbangan ataupun keupayaan elektron ni kita boleh tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Okay. Jadi disebabkan itu kita pilih persamaan dia adalah bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan tambah elektron. Tambah elektron menghasilkan ejen penurunan. Okey. Sebab apa tambah elektron? Sebab dekat sini kita kata keupayaan elektrod piawai dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Penurunan bermaksud dia menerima elektron. Okey. So anak panah ini, anak panah ini menunjukkan setiap bahan, setiap bahan tu boleh dioksidakan atau diturunkan. Itu maksud anak panah berbalik. Maksudnya bahan tersebut boleh dioksida atau diturunkan. Cuma cara kita tulis ejen pengoksidaan tambah elektron, tambah elektron menghasilkan ejen penurunan. So kita tulis dalam bentuk macam ni. So sebagai contoh kalau kita tulis cikgu ambil dekat sini, cikgu ambil magnesium. Saya ambil magnesium. So kita akan tulis ion magnesium. Kita tak akan tulis logam magnesium atau atom magnesium dulu. Kita kena tulis ion magnesium. Ion magnesium akan terima 2 elektron, tindak balas berbalik, menghasilkan logam magnesium. Itu cara kita menulis keupayaan elektrod piawai. Kemudian kita tulis berapa nilai E0 dia. Nilai E0 dia adalah negatif 2.38. Okey. Jadi daripada keupayaan elektron ini kita tahu ion magnesium. Ion magnesium ini adalah ejen apa? Ion magnesium ni ejen apa? Saya tanya ni, ion magnesium ni ejen apa? Ejen pengoksidaan. Thank you, Danish. Ejen pengoksidaan. Manakala logam magnesium, logam magnesium adalah ejen apa? Penurunan. Ya, betul. Logam magnesium adalah ejen penurunan. Okey, setakat ni faham tak? Ya. Ada kawan kamu baru masuk. Okey, setakat yang saya terang ni faham tak? Faham. Okey, thank you. Bila kamu dah faham, barulah kamu boleh tentukan bahan mana yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan bahan mana yang bertindak sebagai ejen penurunan. Sebab semalam hari Rabu yang lepas, saya tak menerangkan tentang ini. Okey. So, sekarang barulah kita tengok. Ni nota yang seterusnya. Cikgu harap kamu salin sedikit nota ni. Okey. Seterusnya kita tengok nilai E0. Nilai E0. Sekiranya nilai E0 tu negatif, seperti
Dalam jadual ini, dalam siri keupayaan elektrod piawai ni, kita tengok negatif ni adalah lithium, okay, ni kalium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, sampailah plumbum. Okey, sampai plumbum nilai dia adalah negatif. Okey, hidrogen disebabkan dia adalah elektrod hidrogen piawai, jadi nilai dia adalah 0.00. Jadi, sekiranya nilai E0 itu adalah negatif, maka dia adalah ejen penurunan. Dia akan dipilih untuk menjadi ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi bahan yang mana yang akan menjadi ejen penurunan? Dia punya atom. Okey, dia punya atom ni yang akan menjadi ejen penurunan. Janganlah kamu tengok ion dia. Boleh? So kamu kena tengok sebelah kanan. Bahan sebelah, salah eja pula. Sekejap ya, ada orang baru masuk. Okey, so bahan mana yang akan menjadi ejen penurunan? Kamu kena tengok sebelah kanan. Sebelah kanan persamaan tadi. So, sebelah kanan inilah dia. Lithium, kalium. So, atom tersebut yang bertindak sebagai ejen penurunan. Tengok balik nanti. Kamu punya jawapan yang kamu dah buat tu. Nanti kita akan semak sama-sama. Okey, sekiranya elektrod keupayaan piawai ataupun nilai E0 tu adalah positif. Okey, sekiranya nilai E0 tu adalah positif, maka dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, ejen pengoksidaan yang kuat. So kita kena tentukan bahan yang menjadi ejen pengoksidaan yang kuat tu ion dia kah ataupun atom dia kah ataupun kadang-kadang dia tak panggil atom, dia dalam keadaan molekul. So kita nak tengok mana? Kita tengok sebelah kiri. Yang mana sebelah kiri? Yang sebelah ini. Ni kiri. Kalau yang biru ni, yang cikgu gariskan biru tadi tu adalah sebelah kanan. Ini semua sebelah kanan. Mana ni? Tengoklah persamaan kanan ni ada yang terbalik-balik dah cikgu garis. Okey, so yang nilai E0 positif tadi yang mana? Inilah dia. Oksigen, kuprum, iodin, argentum yang bahagian bawah ni. Itu nilai E0-nya adalah positif dan bahan yang berada di bawah ni dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, sekarang boleh faham tak? Setakat yang saya terang boleh faham? Okey, boleh ya. Okey, sekarang baru cikgu nak ajak kamu tengok latihan 32 bersama-sama. Okey, so sekarang cikgu nak ulang baliklah latihan. Okey, cikgu nak ulang semula latihan 32. So, kamu semak jawapan kamu yang kamu dah buat tu sama-sama. Okey, semak dahulu. Tak apa, yang dah submit dekat cikgu tu biarlah dia dekat situ. Cikgu dah semak memang ramai sangat yang salah. Boleh katakan 90% salah. Okey, so kita tengok dahulu sel dia bagi sel tindak balas. Nampak sel setengah tindak balas ni dia mesti dalam keadaan penurunan. Maksud cikgu keadaan penurunan tu mesti menerima elektron duduk dekat depan. Okey. Biasa kita tulis melepaskan elektron dalam keadaan pengoksidaan. Tapi biasanya untuk sel setengah tindak balas memang kita tulis dalam keadaan penurunan. Sebab apa? Sebab keupayaan elektrod piawai dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. So bila kita sebut penurunan, of course lah dia akan menerima elektron. Okay. So sekarang kita lihat. Soalan dia nak suruh kita cari ejen pengoksidaan terkuat. Kita buat dahulu ejen pengoksidaan. Okay. So kalau nak buat ejen pengoksidaan, perkara pertama sekali yang awak kena tengok adalah E0 dia. Okay.
E not dia. So E not dia mesti lebih positif. Okay, mesti lebih positif. So A antara positif 0.34 volt dengan negatif 0.76 volt. Yang mana yang akan dipilih untuk menjadi ejen pengoksidaan yang kuat? 0.34 ke positif 0.34 ke negatif 0.076? Yang mana satu? Positif 0.34. Ya, pandai. Tak apa, tengok dulu positif. Jangan duk tengok lagi apa pun. Okey, so itu yang kita akan pilih. So, mestilah kuprum. Sekarang kita tak tahu bahan tersebut adalah ion kuprum ataupun logam kuprum. Sebab ada dua kan dekat sini, betul tak? Dia ada dua bahan. Satu ion, satu logam ataupun atom. Jadi, ini yang cikgu kata. Semua ejen pengoksidaan kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri ni sahaja. Mana dia kiri? Ni kiri. Jangan duk tengok yang sebelah kanan tu. Okey, tengok sebelah kanan. First kamu pilih yang positif, lebih positif. Yang kedua kamu tengok bahan yang berada di sebelah kiri. Tindak balas. Sel setengah tindak balas. Jadi, untuk A, positif tadi kuprum. Jadi bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan adalah ion kuprum. Boleh faham setakat ni? So sebab itulah jawapannya adalah ion kuprum. Boleh tak setakat ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang kita tengok B. Cikgu tak nak tengok ejen penurunan lagi. Kita selesaikan dahulu ejen pengoksidaan. Sekarang kita tengok yang B. Okey, untuk B. B ada dua, stannum dengan iodin. Okey, so kita tengok dahulu nilai yang lebih positif. So yang lebih positif adalah 0.54. Positif 0.054. Jadi bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan adalah apa tu? Iodin. Ya, iodin. Bukan ion iodida tetapi iodin. So, jawapannya adalah iodin. Okey, keyword dia ejen pengoksidaan lebih positif. Tengok sebelah kiri. Okey, selesai. B, kita lihat soalan C. Okey, soalan C yang lebih positif adalah 0.54 iaitu iodin. So ini pun adalah iodin. Okey, seterusnya D. Okey, siapa boleh nyatakan jawapan untuk D? Ion D. ferrum 3. Ion ferrum 3. Kenapa tak boleh tulis? Sekejap ya. Okey, ion ferrum 3. Tulis macam tu. Ion ferrum 3. Kalau kamu nak tulis dalam bentuk simbol Fe3+ pun boleh. Tak ada masalah. Okey, E. Apakah jawapan E? Klorin. Klorin. Nampak? Klorin. Okey, good. Dah faham kan sekarang? Okey. Seterusnya kita lihat pula untuk ejen penurunan terkuat. Okey, kita lihat ejen penurunan terkuat. So kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kalau ejen penurunan kita kena tengok nilai yang lebih negatif. Okey, nilai yang lebih negatif dan kita kena tengok bahan yang duduk di sebelah kanan. Okey, bahan yang di sebelah kanan. So, yang pertama yang lebih negatif adalah negatif 0.76. Kamu tak bolehlah ambil ion zinc. Ion zinc tu duduk sebelah kiri. Tak boleh, salah. Kamu kena ambil atom zinc. Okey, kamu kena ambil atom zinc. Sebab tu jawapan dia dah bagi zinc.
Okey, faham? Okey, seterusnya kita lihat B. Okey, B yang lebih negatif. Negatif 0.14. Okey, and then negatif 0.14 ni adalah ion stannum ke stannum? Yang mana satu? Sternum. Stannum. Bukan ion stannum tapi stannum. So kat sini adalah stannum. Okey, C. Okey, negatif yang lebih negatif adalah negatif 2.93. So adakah kalium atau ion kalium? Kalium. Okay, good. Okay, D. D apa D? Plumber. Plumbum. E. Kalsium. Calcium. Okay, calcium. Okay, selesai. Alright. Seterusnya, latihan 33. Okay, latihan 33. Kita tengok. Okay, kita buat satu-satu. Dia suruh kita susunkan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan mengikut kekuatan. Okay, asalnya buku kamu tu ada dia tulis FE tanda lebih besar tu kan. Okay, cikgu suruh kamu padam simbol lebih besar. Sebab dia dah bagi garis. Bagi garis, lepas tu dia bagi simbol. Sebenarnya garis dengan simbol tu tak payah letak dua-dua. Letak satu pun dah cukup. Okay, so kamu padam yang cikgu pesan dalam grup suruh padam tu. Okay, so kita lihat dahulu untuk kekuatan ejen pengoksidaan. Okay, kita lihat kekuatan ejen pengoksidaan. So maknanya anak panah ni, anak panah ni daripada kiri ke kanan dia tunjukkan arrow tu. So, itu bermaksud dia daripada nilai negatif ataupun yang lebih negatif ke nilai yang lebih positif. Okay, daripada negatif ke nilai yang lebih positif. Okay, so sekarang kalau ejen pengoksidaan kita nak tengok sebelah kiri ke kanan? Ejen pengoksidaan kiri ke kanan? Kiri ke kanan kelas? Kiri. Kiri. Macam baru bangun tidur je. Okey. So kita tengok sebelah kiri So abaikan bahan yang di sebelah kanan persamaan tu. Okey. Yang pertama A. Okey. So negatif 0.76, positif 0.54, positif 0.77. Nampak tak? Yang pertama, kedua, ketiga kita nak susun. Dia dah susun ikut urutan kan? Betul? Okay. So automatik kita ambil yang sebelah kiri. So susunan dia yang paling kurang kuat adalah ion zinc plus, kemudian iodin, kemudian ion ferrum 3. Boleh? Faham tak? Faham. Faham. Bagus. Okey, B. Okey, B cikgu nak kamu buat. Cikgu akan panggil nama. Kamu dah buat sebelum ni. Kalau kamu rasa jawapan yang kamu dah buat tu betul, okeylah. Tapi kalau kamu dah nampak jawapan kamu tu salah, betulkan sekarang. So yang paling kurang kuat yang mana? Saya dah tengok cari nilai negatif. Ada dua nilai negatif. Negatif 0.13 dengan negatif 2.93. Yang mana yang paling rendah? Ni lah kan. Negatif 0.293. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. So susunan dia adalah
ion kalium, ion plumbum, ion kuprum, kalau jawapan kamu betul, okey, bagus. Boleh tanda right. Kalau jawapan kamu salah, buat pembetulan. Ataupun kalau kamu nak potong pun boleh. Nak liquid pun boleh cikgu bagi kebenaran. Sebab masa kamu buat mula-mula tu, kamu kurang faham cikgu rasa. Okey, untuk C. Okey, C cikgu nak panggil nama untuk kamu buat. Okey, C cikgu nak Haris. Haris, apa jawapan kamu untuk C, Haris? Sekejap cikgu, sekejap. So yang first ion kalsium, Okey, ion kalsium, lepas tu ion strontium, kemudian molekul iodin. molekul iodin. Okey, good, bagus. So maknanya Haris dah faham. Okey, bagus. Maksudnya Haris dah faham dah. Okey, seterusnya D. D saya nak siapa yang jawab? Haizil. Haizil ada? Jangan nak gelak Haizil Ada. Okey Haizil. Ya. Cuba susun. Argentum, Okey, argentum. Logam argentum ke ion argentum? logam, Logam argentum. Okey. bromin, Logam bromin. Molekul bromin Bromin ya. Br2 lagi. dengan klorin. Klorin Cl2. Ya. Okey. Betul tak yang lain? Cikgu, bukan AG plus ke? Iman. Apa dia Iman? AG plus. Ag plus. Betul cikgu tanya tadi. Tak bolehlah kita kata atom argentum. Sebab apa? Allah, tergeliat lidah pula. Atom argentum ni duduk sebelah kanan kan? Ingat, ejen pengoksidaan kita tengok belah kiri. So tak nak belah kanan tu. So kita ambil yang sebelah kiri. Sebab itulah ion argentum. Okey, bila dah jadi ion baru betul. Okey, bagus. Haizil dan Iman. Bila Iman dah boleh tegur tu maknanya dia dah faham lah tu Iman kan? Betul tak Iman? Mana ada, saya masih belajar lagi. Cikgu tanya faham dah. Betul tak dah faham? Sikit lah. Sikit lah. Sebab Okey. saya pun melakukan kesalahan juga ni. Tak apa, jawapan kamu yang asal tu salah tak apa, cikgu tak marah pun. Yang penting kamu dah faham hari ni. Okey, so sekarang kita lihat pula, kita nak susun kekuatan, nak menyusun ejen penurunan ikut kekuatan Okey, so kalau penurunan lebih negatif, lebih tinggi dia punya ejen penurunan. So kalau kita nak susun, kita kena ambil daripada yang kurang negatif ataupun lebih positif, kita kata kepada negatif. Dan untuk bahan itu kita tengok sebelah kanan. Kamu ingat macam ni. Okey. And then kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan pertama cikgu padam yang ini. Okey, cikgu padam. Okey. So yang pertama kita tengok daripada positif ke negatif. Yang lebih positif adalah sini positif 0.77. Yang kedua positif 0.54 dan yang ketiga negatif 0.76. Jadi dia terbalik je lah kan dengan yang kekuatan ejen pengoksidaan. Cuma pemilihan bahan tu kamu kena tengok betul-betul. Kita mesti pilih bahan yang berada di sebelah kanan. Yang ini yang saya highlight color biru. Okay, yang saya highlight color biru. Okay, so kita susun dia. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah ion. Okay, ion ferrum 2. Kemudian ion
Okey, ion iodida tak payah tulis dua tu Dua tak perlu tulis sebab dua tu kita nak seimbangkan persamaan. Kita hanya tulis bahan sahaja untuk jawapan kita ni. So kita tulis ion iodida dan juga atom zinc. Okey, so boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh kan? Saya rasa kamu dah nampak lah sikit-sikit sekarang. Okey, seterusnya B. Siapa nak cuba jawab B? Kalau tak ada siapa yang volunteer, saya akan panggil nama. Saya nak. Okey, Iman. Yang pertama, CU. Okey, yang pertama CU Kuprum Okey. Lepas tu PB. PB. PB, Okey. plumbum. Alright, and then? Lepas tu K, kalium. Okey. Danish, betul tak jawapan Iman? Danish, betul tak jawapan Iman? Mana Danish? Danish dah tak ada dah. Siapa boleh check jawapan? Haris? Betul cikgu. Okey, betul. Thank you. Dua-dua orang. Thank you untuk Haris dengan Iman. Okey, good Iman. Maknanya Iman dah faham. Okey, seterusnya C. Okey, C. Siapa nak cuba jawab C? Saya nak jawab cikgu. Okey, good. Cuba. Iodida. Okey, ion iodida. Kena tulis, kena sebut kalau ion. Hazamul. Okey, good. Next. Ion SN yang benda. Ion SN ke SN je? SN je. Tu sternum. Okay, SN tu sternum. Okay. Seterusnya. Last ion Ca. Ion Ca. Maknanya macam tu ke? Tak. Tak ada tambah tu. Ini ada. Kalau tak ada tanda tambah tu maksud dia atom. Okay. Kalau ada tanda tambah tu baru dia kita panggil ion. Okay. Boleh dengar suara cikgu ke? Boleh. Okay, boleh Alright, good. Okay, seterusnya. Sekejap ya. Kenapa ni? Okay. Okay, seterusnya. Seterusnya adalah soalan D. Okay, betul jawapan Hazamul tadi betul. Iodida, logam sternum dan yang paling kuat ejen penurunan adalah kalsium sebab nilai dia negatif 2.87. Okay, seterusnya. Seterusnya siapa nak cuba soalan D? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okay, boleh L. Ion klorida, Okay, ion klorida, ion bromida, ion bromida, atom argentum. atom argentum. Good, betul. Alright, bagus. Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Kalau masih ada yang kurang faham tu cepat-cepat bagi tahu. Jangan nak simpan-simpan yang kamu tak faham tu. Okay, ada tak yang tak faham? Okey, kalau tak ada bagus. Alhamdulillah. Okey, ada sedikit yang cikgu nak terang dekat kamu. Ini dekat buku teks. Okey, ini sambungan daripada buku teks. Okey. So untuk ini dia ada tanya soalan. Okey, soalannya di sini dia bagi persamaan kuprum dan juga magnesium nitrat. Okey, ini tindak balas penyesaran logam. Okey, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya yang kita belajar semasa 9.1, tetapi ni ada kaitan dengan tajuk yang kita tengah bincangkan sekarang. So soalan dia tanya kita, adakah tindak balas berlaku di antara logam kuprum dengan magnesium nitrat?
Okay. And then jawapannya nanti kamu akan tahu. And then bagaimana nak mengerangkan menggunakan E0 daripada konsep elektrod keupayaan piawai. Okay. Nanti ni kamu boleh salin atau kamu screenshot dan kamu tulis. Sebab ini soalan yang cikgu soalan yang ditanya dalam buku teks. Jadi kemungkinan boleh ada dalam soalan peperiksaan. Okey, so penerangan dia yang pertama, penerangan yang pertama adalah ini. Okey. So kita katakan logam kuprum, kita buat persamaan. Kuprum bertindak balas dengan magnesium nitrat. Tapi kenapa tak ada sama dengan? Kenapa tak ada hasil tindak balas? Kalau tak ada hasil tindak balas, sebenarnya tindak balas ini tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Jadi kita lihat. Jadi kita lihat yang kedua. Poin yang kedua, kita terang dari segi nilai elektrod keupayaan. Kita tengok daripada jadual. Daripada jadual yang saya kongsikan tadi, jadual siri keupayaan elektrod piawai untuk magnesium. Ion magnesium menerima elektron menghasilkan magnesium. Nilai E0-nya adalah negatif 2.38 volt. Nilai E0 untuk magnesium adalah negatif 2.38 volt. Yang kedua, kuprum. Logam kuprum dekat sini, E0 ataupun keupayaan elektron untuk kuprum adalah 0.34. So yang ketiga, kita letakkan tindak balas persamaan tadi, persamaan keseimbangan, iaitu ejen pengoksidaan tambah elektron menghasilkan ataupun tindak balas berbalik ejen penurunan. So dekat sini penerangan dia, penerangan dia dekat sini adalah nilai E0 kuprum adalah lebih positif. Nilai E0 kuprum adalah lebih positif berbanding daripada nilai E0 magnesium. Jadi kuprum ni dia adalah ejen penurunan yang lemah. Kuprum adalah ejen penurunan yang lemah ataupun kita kata ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding magnesium. Jadi atom kuprum ni dia sukar membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum. Jadi penerangan dia, kuprum dia tidak boleh ataupun tidak akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Itu penerangan untuk nilai E0 kuprum. Boleh yang keenam, penerangan yang langkah seterusnya, kita terang dari segi E0 magnesium. Nilai E0 ion magnesium adalah lebih negatif berbanding daripada nilai E0 ion kuprum. Maka ion magnesium ni adalah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding ion kuprum. Jadi ion magnesium ni dia sukar menerima elektron untuk membentuk atom magnesium. Jadi kita katakan ion magnesium dia tidak akan mengalami tindak balas penurunan. So kesimpulan yang kita buat, kuprum dia tidak dapat menyesarkan magnesium dari larutan magnesium nitrat. Kuprum dia tidak dapat menyesarkan magnesium daripada larutan magnesium nitrat kerana kuprum adalah ejen penurunan yang lebih rendah berbanding magnesium. Sini typo bukan argentum tetapi magnesium. Boleh? Boleh faham tak? Ini soalan berbentuk penerangan. Ada dalam buku teks kamu. Boleh tak? Boleh. Kamu boleh salin ataupun kamu boleh screenshot dahulu untuk kamu salin kemudian. So setakat ni ada soalan yang nak ditanyakan kepada saya? Cikgu, Ya. kalau macam ni dalam exam dia berapa markah? Kalau macam ni dalam exam mungkin 7 markah.
8 markah. Dia lebih kepada soalan bahagian B dan C untuk soalan esei. Okey. 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 Untuk sepatutnya malam ni kita ada intensif class. So kamu nak on malam ni ke malam besok?